Ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun renta al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Sekarang bisa minta ada Irina yang berpilih satu ayat antara 1 sampai 16 tadi. Minta adik yang membacakan. Ayat Ayat nombor 4. Kalla saya'lamun. Satu. Irina. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan. Ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun renta al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan. Ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Apa khabar? Waalaikumsalam. Tuan-tuan yang memberikan salam. Jemput masuk tuan-tuan ke dalam ruangan live kita. Jangan lupa kita dah ambil kunci masing-masing. Jom kita buka rumah kita. Pada hari ini seperti biasa 12.30 hari kita ada buat open house. Open house bukan makan tapi baca Quran ya. Baca Quran, open house rohani kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam tuan-tuan, memberikan salam. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Jelas tak suara saya? Jelas tak suara saya? Welcome, selamat datang. Yang baru pertama kali mungkin saya ucapkan selamat datang. Dialu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan yang sentiasa bersama-sama dengan kita, menunggu setiap hari, setiap tengah hari. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan kerana sentiasa istiqamah bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, dari pihak kami mohon maaf banyak-banyak sebab kelas pagi tadi bersama dengan Ustaz Solah tak dapat dijalankan ya. Seperti yang tuan-tuan sudah maklum, ada masalah teknikal yang tidak dijangka sebenarnya. Tak dijangka sebenarnya. Dah elok dah semua tapi tiba-tiba dia jadi. Tiba-tiba dia jadi. Jadi tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Tak dapat diselesaikan dengan pantas dan cepat. Jadi kita terpaksa batalkanlah untuk kelas pagi tadi bersama Ustaz Solah. InsyaAllah tengah hari ini kita dapat bersiaran. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan petang nanti sama-sama. Ya. Petang nanti sama-sama dengan Ustaz Solah semula. Petang ni adalah insyaAllah Ustaz Salahuddin. Alhamdulillah jelas. Jelas. Jom masuk-masuk sama-sama. Jangan lupa tekan button share. Sharekan sebanyaknya hari ini, hari-hari Minggu, hari Sabtu ni. InsyaAllah mudah-mudahan sebelum kita kita masak-masak kat rumah dan sebagainya. Ada masa, ada ruang. Boleh dengar sama-sama. Kalau tak ada masa, kalau kita sibuk masak dan sebagainya, tak apa, share dulu. Nanti tengok secara ulangannya. Ya. Masak-masak sambil dengar pun bagus juga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, berikan salam. Jom masuk-masuk insya-Allah dalam live kita. Jadi pada tengah hari ini, pada tengah hari tuan-tuan boleh terus buka muka surat 48. Muka surat 48. 48 ke 49 ya? Muka surat 48. Betul-betul dah. Muka surat 48 ya. Muka surat 48 ayat yang ke-282. Muka surat baru ya. Muka surat 48 ayat 282. Boleh tulis sikit kat ruang komen, saya lupa tulis pula. Okay. Muka surat 48 ayat 282 merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ni. Satu muka surat, satu ayat teman-teman. Jadi boleh ke hari ini satu muka surat? Boleh ke? Kalau tuan-tuan boleh, silakan. Saya tak boleh. Saya kita tengok mana yang sempat aja ya. Kemudian kita sambunglah macam biasa. Okey, ayat paling panjang mana ni? Ni surah Al-Baqarah. Maknanya apa? Maknanya kita ada satu lagi muka surat nak habis surah Al-Baqarah. Sikit lagi tuan-tuan nak kata surah Al-Baqarah. Sikit lagi nak kata tuan-tuan. Boleh buat makan-makan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah dah bersedia ke semua? Kalau dah bersedia, buka terus muka surat 48 ayat 282 insya-Allah. Jadi kita mulakan dulu dengan bacaan doa Rabbitah kita. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورنا بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini,
telah berkumpul kerana kasihkanmu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwahmu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariatmu, maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang baru join sama-sama, insyaAllah buka turun muka surat 48. Kalau tak ada Quran, tengok pada skrin paparan skrin handphone tuan-tuan masing-masing. Kita boleh baca di situ. Kalau tak sempat juga, boleh dengar je sambil-sambil buat kerja tu. Dengar-dengar pengajian kita pada tengah hari ini. Jom sama-sama kita bagi memberkati lagi kelas kita pada tengah hari ini. Sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi jom kita sama-sama mulakan bedah surah kita, bedah surah Al-Baqarah kita pada tengah hari ini dengan kita membaca surah Al-Baqarah ayat 282 muka surat 48. InsyaAllah kita tak boleh habislah ayat ni pada hari ini ya. Kita ambil sikit-sikit lah. Mana yang sempat dulu. Okay, jom sama-sama tuan-tuan kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا. Sikit-sikit tuan-tuan, kita ambil sikit-sikit. Jangan takut, jangan risau, kita bedah satu-satu tuan-tuan. Jadi tak ada siapa yang tercicir, tak ada siapa yang tertinggal. InsyaAllah semua boleh ikut sama-sama sebut ayat Al-Quran ini bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini insyaAllah. Okay, jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, huruf ya berbaris di atas. Huruf ya berbaris di atas, tapi rumah ya ini telah ditumpangi oleh alif kecil, dan alif ni kecil pula, bawa pula kawan dia, iaitu ombak. Nampak tak? Kesian dia, satu rumah 3 orang duduk. Rumah ni rumah ya. Tapi alif kecil tumpang. Duduk kat rumah ya. Alif kecil tu pula bukan duduk saja, bawa pula ke orang lain. Ya. Bawa pula orang lain, iaitu ombak kat situ. Jadi ya kat sini terpaksa berkongsi rumah. Jadi ya tu dibaca dengan 4 harakat. Dikongsi rumah, baca dalam 4 harakat. Dia kena raikan lah kawan dia. Dibaca dengan 4 harakat. Ya, ataupun 2 ayunan. Ya. Begitu tuan-tuan. Ya. Kemudian barulah jumpa dengan alif yang sebenar, iaitu alif besar ni. Dia sebenarnya tulisan ni macam ni tuan-tuan. Ya, sama dengan alif ni. Kalau alif ni dibesarkan, dia akan macam ni bentuk dia. Ya, alif, ombak atas dia. Begitu. Hamzah ni alif yang lain. Sebenarnya begitu. Tapi sebab alif ni kecil, jadi dia kata tak payah buat rumah lain. Tumpang je lah rumah yang ada. Gitulah cerita dia. Ya. Jadi sebab itulah digabungkan macam ni. Okey, kemudian hamzah dari atas jumpa dengan huruf ya yang bersabdu. Jadi bila kita nak pergi huruf yang bersabdu, kita kena ikut jalan jauh, jangan ikut jalan dekat, jangan ikut shortcut, ikut jalan jauh. Jadi pergi rumah you kat sini, ikutlah jalan jauh sikit, lambat sampai. Pusing-pusing. Tengok arrow saya buat.
Contohnya macam itulah. Contoh. Tapi janganlah lama-lama. Itu contoh je nak bagi tahu dia lambat sampai. Ayu. Ha pada atas ha besar. Nak ketawa pada atas ha jumpa dengan alif, tapi sepatutnya dia boleh baca panjang ha ni sebab jumpa dengan alif. Tapi alif ini dibayangi ataupun dipengaruhi oleh hamzah wasal selepas dia. Apa tugas hamzah wasal? Hamzah penyambung. Nama hamzah wasal ni so tugas dia apa? Tugas dia menjadi penyambung ataupun menjadi jambatan. Jadi huruf mat ni tadi, huruf mat alif ni, dia jumpa dengan hamzah wasal kat sini. Jadi hamzah wasal ni dah pengaruhi dia. Dah pengaruhi huruf mat untuk sama-sama jadi jambatan dengan dia. Dia cakap dengan huruf mat ni, kata, tak payahlah kau berdiri tegak situ. Meh, tolong aku sini. Kan? Mo, tolong aku sini jadi jambatan. Jadi dia pun terpengaruh jadi jambatan sama. Lalu, ha ini tidak dibaca dengan panjang. Ha ini hanya melalui jambatan. Pergi ke rumah la. Jadi bunyi dia ayyuhalla. Begitu terus. Tak adalah kita baca ayyuhalla. Tak adalah baca panjang macam tu. Okey? Okey, seterusnya. La, zal baris di bawah zi. Sengih mulut sikit, ujung lidah keluarkan sedikit, ujung lidah keluarkan, ujung lidah saja keluarkan. Sengih mulut. Zi. Jumpa dengan dia, kedua harakat ataupun satu ayunan. Lazi. Zi. Nun baris atas. Na. Buka mulut. Hamzah baris di atas A. Jumpa dengan alif. Kali ini Hamzah tak menumpang rumah siapa-siapa. Dia tak dapat rampas rumah. Kali ini Hamzah tak dapat merampas rumah alif. Jadi alif itu dapat menyempurnakan tugasan dia dengan sempurna lah. Dengan sempurna, iaitu memanjangkan huruf A. Kalau Hamzah ni dapat merampas rumah alif, nescaya alif itu tidak berfungsi. Ya. Jadi A dibaca A dibaca dengan dua harakat ataupun satu ayunan. Begitu. Mim di atas, ma, buka mulut. Ma, rapatkan bibir kita dulu. Kemudian buka mulut, ma. Nun baris di hadapan, nu, muncungkan mulut. Nu. Nampak tak ada ombak kan? Tapi ombak ini tak berfungsi bila kita berhenti. Jadi kita berhenti sini tadi, ombak ni akan jadi tak berfungsi lah. Maksudnya kita baca dua harakat aja. Sepatutnya bila ombak kita baca 4 harakat kan? Tapi kali ni ombaknya tak berfungsi sebab kita berhenti. Kalau baca sambung Ustaz, kalau baca sambung ombak tu berfungsi. Kalau baca sambung ombak tu berfungsi. Baca berhenti ombak tu pun terberhenti. Ombak tu pun terberhenti, tak berfungsi ya. Jadi kita baca dua harakat saja sini. Okey. Baik semua. Saya ulang. Ya ayyuhallazi. 1 2 mula. Ya ayyuhallazina amanu. Dua harakatnya. Okey, sambung. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Berhenti kat situ. Okey. Okey, tengok satu-satu daripada sini. Yang pertama, hamzah berbaris di bawah i. Sengihkan mulut kita. I. Ya. Zal baris di atas zal. Hujung lidah keluarkan sedikit. Ujung lidah keluarkan sedikit. Kemudian jumpa dengan alif dua harakat. Za. Buka mulut. I. Sengih. Za. Buka. Iza. Ini satu ayunan. Iza. Ta bari atas ta, dal bari di atas da. Huruf ta dengan huruf dal, tempat keluar dia sama. Iaitu hujung lidah letak belakang gigi atas. Da, dal. Ta, dal. Ta, da. Ta, da. Cumanya tekanannya beza. Huruf ta tekanannya ringan. Huruf dal tekanannya agak sedikit kuat. Sebab itulah bunyi yang keluar tu lain sikit. Da, macam tu. Walaupun dia keluar walaupun huruf ta dengan dal ni keluar daripada ibu yang sama, kan? Keluar daripada ibu yang sama, lahir daripada ibu yang sama, tetapi sifat mereka itu berbeza. Sifat mereka itu berbeza. Macam kita lah, adik-beradik kan, ada 5 orang, muka-muka 5 orang sama ke? Perangai sama 5? Tak sama kan? Sama dengan huruf ta dengan dal ni. Keluar daripada perut mak yang sama. Tapi ta mukanya lain, dal mukanya lain. Ta suaranya lain, dal suaranya lain. Macam itulah ibarat dia tuan. Gitu ya.
Da jumpa dengan alif, dua harakat da-nya. Da. Ya baris atas ya jumpa dengan nun mati, tak ada tanda, nampak? Nun mati tak ada tanda di sana. Nak buat apa dengan huruf mati tak ada tanda? Kita nak sembunyikan ataupun kita nak singkirkan bunyi dia. Kita tak nak bunyi nun tu. Kita buang bunyi nun. Nak bunyi apa? Kita gantikan. Jangan tak ganti ya, kita ganti. Singkirkan bunyi nun kat sini, gantikan dengan bunyi dengung ataupun bunyi hidung kita. Tada ya. Atau bunyi hidung ya, bukan yan, tak nak. Ya. Gitu. Dah bunyi dengung hidung, pergi ke rumah tu. Tabah di depan. Tu jumpa dengan mim mati, tak ada tanda lagi sekali. Okay? Mim mati tak ada tanda. Nak buat apa dengan huruf mati tak ada tanda ni? Kita tak nak sebut dia. Kita tak nak sebut dia. Sebab dia mati tak ada tanda, kita tak nak sebut dia. Okey, kalau sebut mim, macam mana? Kalau kita nak sebut mim, kita rapat bibir. Tum. Rapat bibir kan? Kalau tak nak sebut mim, renggangkanlah bibir sikit. Ya. Renggangkan bibir sikit. Tung. Kalau sebut mim, rapat bibir. Tum. So kita tak nak sebut mim. Sebab mim ni mati tak ada tanda. So kita tak nak sebut mim. Macam mana? Renggangkan sikit bibir. Buka mulutnya. Tung. Nampak mulut saya? Tung. Macam tu. Jadi bunyi tu kita panjangkan lebih kurang 2 harakatnya. Baru pergi rumah B. Okay, tengok saya buat. Iza tadayantum. Nampak gigi sikit. Sikit je buka. Tubi. Begitu tuan-tuan. Baris bawah. B. Dal baris di atas da. Jumpa dengan huruf yang mati ada tanda. Nak buat apa dengan huruf mati yang ada tanda ni? Kita nak sebutkan bunyi hurufnya. Jadi macam nak sebut huruf ya? Bunyinya yi. Yang mati ada tanda bunyi yi. Jadi gabungkan ayat dia. Bidai. Begitu. Laju sikit. Bidai. Itu bunyi teman-teman. Dai. Itulah bunyi dia. Bidai. Nun baris 2 di bawah. Kembar seiras ke kembar tak seiras? Tanwinnya. Kat sini. Tengok lihat betul-betul. Kembar seiras. Jadi kalau kembar seiras buat apa? Kalau kembar seiras, kita sebutkan bunyinya dengan jelas. Nun tanwin di bawah bunyinya nin. Jadi jelas bunyinya. Bidainin. Jelaskan. Jelaskan. Okey, selepas tu terus. Dah bunyi nin jelas. Terus pergi ke rumah Hamzah baris bawah. I. Hamzah mana di bawah. I. Lam baris di atas. La. Ila. I sengih la. Bukan mulut. La. Ila. Jumpa dengan dia bersama dengan huruf ya, tetapi huruf ya ini rumahnya diduduki oleh alif kecil dengan ombak. Alif kecil ni dia tak padan dengan kecil, dia bawa pula kawan dia ombak tu untuk rampas rumah ya. Nampak tak? Jadi ya tu tak boleh buat apa, kalah dia. Jadi yang berfungsi sini alif kecil dengan ombaknya. Jadi kita baca sini 4 harakat. Ila 4 harakat ataupun 2 ayunan. Ila. Kemudian hamzah baris atas. Jim baris atas. Ja. Aja. Lam baris 2 di bawah. Baris 2 di bawah. Kembar seiras ke kembar tidak seiras? Dia punya tanwin dia. Selari ke tak selari? Tidak selari ataupun kembar dia tak seiras. So nak baca macam mana? Macam biasa dah tuan-tuan. Jadi saya bagi tahu lagi sekali. Kalau jumpa tanwin tak selari macam ni, tinggalkan satu baris, duduk bersama dengan lam. Jadi lam ni akan bunyi baris bawah, bunyinya li. Lam baris bawah, bunyinya li. Satu baris lagi nak buat apa? Satu baris lagi kita jadikan dia tunggangan ataupun kenderaan untuk siapa naik. Untuk li tadi naik. Li tu naik baris yang ni. Nak pergi mana? Nak pergi ke rumahmu. Nak pergi ke rumah mu. Saja nak ziarah-ziarah pergi rumahmu. Masa dia nak pergi tu, kenderaannya bunyi motor dia bunyi bunyi tu. Rapatkan 2 bibir. Okey, itu cerita dia. Okey, jom kita praktikkan macam mana. Okey. Ila ajalim gitu. Naik motor tadi tu. Nak pergi mana? Rumahmu. Begitu. Ajalimmu.
tuan-tuan puan-puan. Boleh tak? Senang kan? Nak baca tajwid, senang je nak baca tajwid. Cuma nak ingat nama-nama tajwid tu je kadang kita. Kita usah sikit. Ajalimmu. Okey, selesai. Seterusnya huruf sin. Ada 3 mangkuk. 1, 2, 3. 3 mangkuk tak ada titik. Ini adalah huruf sin. Kenapa baris sepanjang macam ni? Ada apa-apa tanda ke? Tak ada apa-apa tanda. Tak ada apa. Sin baris atas, sa bunyi dia. Bukannya kata baris sepanjang macam ni kita kena baca panjang pula. Tak ada. Tak ada kena mengena. Musa, jadi sa nak pergi ke rumah ma, tengok ma ni ada sabdu. Jadi sa kena ikut jalan jauh nak pergi rumah ma. Musam, lalu jalan jauh tadi. Jalan jauh dulu, baru sampai ma. Gitu. Musamma, tanwin baris 2 di atas. Tanwin apa? Tanwin tidak selari ataupun tanwin kembar tidak seiras. So macam ni kita nak baca kembar tak seiras. Sama tuan-tuan. Bila kembar tak seiras, kembar yang pertama kena duduklah dekat rumah mim ni. Kena duduk dekat mak dia ni. Mim ni mak dia lah. Kembar yang pertama kena duduk dekat huruf mim. Jadi teman lah dia. Teman dia. Teman huruf mim tu. Jadi mim tu akan jadi bunyi baris atas ma. Satu lagi kembar ni jadi kenderaan. Ataupun jadi motor. Jadi kenderaan. Untuk ma tadi naik. Untuk ma tadi. So ma tadi tu nak naik dia nak pergi mana? Nak pergi rumah fa. Jadi begitu. Jadi dalam perjalanan ma nak pergi rumah fa itu, dengan menunggang motor tadi tu, nak pergi rumah fa ni, bunyi motor dia bunyi dengung ataupun bunyi hidung. Bunyi hidung. Macam mana? Okey, jom kita praktikkan. Musamma. Apa? Tu bunyi hidung. Tu bunyi motor dia dah. Bunyi motor dia tadi. Nak pergi mana? Bunyi hidung tadi tu bunyi motor tu. Pergi ke rumah fa. Musamma fa. Begitu. Boleh? Baik, seterusnya fa pada atas fa jumpa dengan hamzah wasal. So hamzah wasal tugasannya apa? Menjadi hamzah penyambung. Jadi dia akan jadi jambatan saja untuk fa melintas pergi ke rumah kaf mati. Kaf dah mati, fa nak ziarah rumah kaf. Kaf mati dah, kesian dia, takziah diucapkan. Ya. Jadi fa nak pergi rumah kaf, nak ziarah kematian dia, kena lalu sungai titi. Kena lalu titi kecil kat sini, sungai kecil kat sini. Jadi siapa nak jadi jambatannya? Nak jadi titinya? Hamzah wasal lah yang jadi jambatan ataupun titinya di sana. Jadi fa terus boleh pergi ke rumah kaf, lawatlah kaf tu dah mati. Bunyinya fak. Ya. Kaf ni bila dia mati, dia hanya meninggalkan angin je. Fak. Ya. Huruf kaf tu dari bunyi angin. Fak. Ta bagi depan tu muncul mulut. Ba bagi depan bu muncul mulut. Tubu jumpa dengan waw, boleh baca 2 harakat sini. Tubu berakhir dengan huruf ha, matikan baris ha ataupun kita bunuh baris ha. Hanya jelaskan saja jasad huruf ha, iaitu tu. Ya. Jadi bunyi dia fak tubu. Betul. Akhir macam tu ya. Okey, ulang semula tuan-tuan. Daripada atas. Iza daripada sini ya. Sama-sama tarik nafas panjang sikit. 1, 2, mula. Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Begitu tuan-tuan. Boleh? Okey, kita tarik nampak panjang sikit mana? Sampai tak sampai. Okey, terus. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Sekali lagi. Mencabar sikit ayat kali ni ya. Yang pertama, wa pada atas wa, lam mati ada tanda, jelaskan sebutan lamnya sebab lam ni mati ada tanda, so kita jelaskan. Macam mana jelaskan sebutan lam? Hujung lidah sentuh langit-langit kerat atas. Tu. Sekali lagi, tu bunyi dia. Jadi waw pada atas wa campur dengan lam. Bunyi dia wal. Begitu. Okey. Kemudian dia pada atas ya jumpa dengan kaf mati ada tanda. Huruf mati ada tanda lagi. So nak buat apa dengan huruf mati ada tanda? Jelaskan hurufnya. Macam mana jelaskan huruf kaf?
keluarkan percikan angin daripada makhraj huruf kaf. Kaf kat dalam kan bunyi dia. So angin, percikan angin keluar daripada situ. Yak, yak. Bukan keluar kat depan ni. Daripada dalam ni. Percikan angin saja. Bukan percikan suara, percikan angin. Kalau percikan suara, wal yak, ke itu percikan suara, percikan angin. Yak, yak, angin saja. Okey. Wal yak, tabari depan, tu muncul mulut. Kemudian jumpa dengan huruf ba mati, tak ada tanda. Nampak tak? Jangan-jangan kita jumpa ni. Selalu jumpa nun atau mim mati je, ada tanda tak ada tanda. Kali ni huruf ba mati tak ada tanda, tuan-tuan puan. Tapi tuan-puan ingat je balik tips kita. Apa-apa huruf ataupun mana-mana huruf Al-Quran yang matinya tak ada tanda, kita jangan sebut huruf tersebut. Jadi sini walaupun huruf ba yang tak biasa kita jumpa, dia mati tak ada tanda, kita pakai juga kaedah tadi. Ba mati tak ada tanda. So nak buat apa? Jangan sebut huruf dia. Jangan sebut huruf dia. Habis nak sebut huruf apa? Kali ni kita singkirkan bunyi ba dan kita move on terus ke bunyi ba yang hidup. Dia ni dah mati, buat apa? Dah mati kan, singkir dia, move on, pergi cari orang lain. Kan, dah mati, cari orang lain. Sebelah dia ada, pergi. Walaupun dia ba juga, tapi ba dia hidup. Yang ni ba dia mati, tak nak. Ya. Ba ni hidup baris atas. Sebab dia ada baris. Jadi, tu terus pergi ke rumah ba yang sini. Macam mana? Wal yaktub ba. Tub ba. Kena tahan sekejap tuan-tuan. Jangan terus masuk je. Jangan baca macam ni. Wal yaktuba, tuba tak mau sebab dia ada sabdu. Tahan dulu. Wal yaktuba, tubba. Kena tahan jap, rapat bibir kejap dalam 1 second ke 2 second. Barulah pindah ke barulah hidupkan ba tu baris atas ba. Begitu tuan-tuan dan puan. So kita tak boleh baca wal yaktuba, tuba. Tak boleh juga, tak boleh ya. Tubba. Dia jadi satu ba saja kat sini. Boleh ke boleh tuan-tuan? Kalau laju sangat, kalau tak boleh beritahu. Kita slow lagi. Tapi rasa dah slow dah ni. Ya. Okey, jadi bunyi dia wal yaktubba. Jumpa dengan huruf ya, ada tanda mati, jelaskan bunyi ya-nya iaitu bunyi i. Bila digabungkan bunyi dua-dua jadi bai. Wal yaktub bainun baris atas na, kaf di depan ku, bainaku, mim mati ada tanda, rapatkan dua bibir, kum. Begitu saja. Dah rapat dua bibir, touch and go, pergi ke huruf seterusnya, kaf baris atas, ka, jumpa dengan alif, dua harakat satu ayunan, ka, ta baris bawah, ti sengih mulut, ba baris depan, bu. Tapi bunya ada mim kecil. Nampak tak? Ada mim kecil. Sebenarnya ini sebenarnya tanwin tuan-tuan. Ini sebenarnya tanwin. Tapi tanwin dia satu lagi sepatut 69 kan. Jadi tanwin satu lagi tu dia dah jadi digantikan dengan bentuk huruf mim kecil ini. Sebenarnya ni tanwin ni. Dia bukan baris depan semata-mata, tapi dia tanwin sebenarnya. Jadi digantikan tanwin satu lagi itu, baris tanwin satu lagi itu digantikan dengan bunyi mim. Untuk apa? Untuk memberi isyarat kepada kita, di situ kita baca dengan sebutan mim. Boleh. Yang pertama, sebutan mim boleh. Yang kedua, kita tak nak sebut mim pun tak apa. Maknanya kita renggangkan bibir sikit. Pun boleh juga. Ya. Pun boleh juga. Contoh. Katibun, kita tak nak sebut mim. Bung, tapi macam nak sebut mim. Boleh juga. Bung, ataupun kita sebut mim terus. Katibum, bum. Pun boleh juga tuan-tuan. Pilihlah mana. Boleh juga ya. Okey, sekali lagi. Katibum. Jumpa dengan ba baris bawah, bi sengih mulut. Hamzah wasal di sana nak buat apa? Jadikan dia sebagai jambatan. Itu tugas dia. Jambatan untuk bi melintasi pergi ke rumah lam yang dah mati. Banyak rumah orang mati dalam ni. Jadi biasalah kita nak kena ziarah rumah orang mati kan. Jadi bi ni nak ziarah lah jiran dia lam yang mati. Tapi rumah dia orang ni dipisahkan dengan sungai. Jadi sungai itu nak bergerak melintasi sungai itu, hamzah wasal akan bertindak menjadi sebagai jambatan. Jadi bi ni bolehlah pergi rumah lam, ziarah lam tu dah mati, kesian dia ya. Jadi bunyi dia bil, sampai dengan selamat. Kemudian ain baris atas buka mulut bunyi dalam sini. Itu.
Jumpa dengan huruf dal, mati ada tanda. So huruf mati ada tanda. Nak buat apa? Jelaskan hurufnya. Cumanya huruf dal ini dia istimewa. Dia istimewa. Dia special tuan-tuan. Dia letak telur atas, bawah, tengah semua dia letak telur. Special lah kita katakan. Apa yang specialnya? Dia ada lantunan. Bila kita nak jelaskan huruf dal kena ada lantunan. Macam mana? Bil ada. Tu lantunan ya. Ada lam kita matikan baris bawah, tinggalkan jasad lam ni saja. Jadi bunyi bil adl. Dia macam tu. Ada lantun dal, last kali bunyi itu je. Bil adl. Boleh tuan-tuan? Susah sikit dah ya. Tapi boleh insya-Allah kita praktis selalu. Okey, sekali kita ulang sama-sama atas. Wal yaktub. 1 2 mula. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Okey, terus. Wala ya bakatibun ayyak tuba kama 'allamahullah. Sekali lagi kita ulang sama-sama daripada atas. Yang pertama, waw baris di atas wa jumpa dengan huruf lam baris atas la, ada alif di selepasnya, 2 harakat ataupun 1 ayunan. Wala 1 ayunan. Wala ya baris atas ya jumpa dengan hamzah mati ada tanda. So kita jelaskan bunyi hamzah mati ada tanda ni. Macam mana jelaskan bunyi hamzah? Hamzah mati jelas bunyi dia bunyi tersangkut je tu. Tu bunyi hamzah. Jadi wa bari atas wa, lam bari atas la, 2 harakat. Wala ya macam tu ya. Ya ba bari atas ba, kaf bari di atas ka jumpa dengan alif, 2 harakat ka ataupun 1 ayunan. Ka ta bari bawah ti, sengih mulut ti, ba bari depan ta, ba baris 2 di hadapan, tanwin nombor 9. Nampak tak? Kita panggil ni tanwin nombor 9. So nak baca macam mana kalau tanwinnya nombor 9 macam ni? Kita baca dengan jelas bunyi tanwinnya. Jadi ba baris 2 di hadapan bunyi dia bun. So kita pun baca dengan bun. Jangan bun. Kita baca bun. Katibun. Jangan katibun. Jangan katibun. Boleh tu? Katibun. Hamzah baris atas a cuma dengan huruf nun mati yang tak ada tanda. Nun matinya nak buat apa dengan huruf yang tak ada tanda? Kita nak singkirkan bunyi tersebut. Kita nak singkirkan bunyi nun di sana. Kita tak nak bunyi nun. Habis tu dah singkirkan bunyi nun, nak ganti ke di tempat asal dia dengan huruf lain, ataupun kita nak move on pergi ke huruf yang lain di sini. Jadi kat sini kita move on pergi huruf yang seterusnya, iaitu huruf ya. So nun singkirkan bunyi dia, move on pergi ke rumah ya. Bunyi dia ai. Gitu. Ai. Terus. Ai. Boleh teman? Jangan sebut nun. Ai ya beri atas ya, kaf mati ada tanda, keluarkan percikan angin dari huruf kaf. Ai yak. Begitu. Ta bari depan tu muncul mulut, ba bari atas ba buka, kama bari atas buka, mim bari atas ma buka, kama dua harakat. Kama 1 ayunan. Ain kemudian ain bari atas lam ada tanda lagi. Bari atas bunyi dia la. Jadi nak pergi rumah lam yang bersabdu macam biasa, jangan ikut jalan dekat, ikut jalan jauh. Alla. Begitu. Sekali lagi. Alla. Mim bari atas ma. Kemudian ha bulat bari depan hu. Bunyi daripada halqum kita. Aku paling bawah. Hu lan. Jumpa dengan lafzul jalalah ataupun kalimah jalalah. Terus dia masuk. Hullah. Masuk terus. Allamahullah. Berhenti di sana.
Boleh tuan-tuan. Yang baru join sama-sama, saya ucapkan selamat datang. Waalaikumsalam yang memberikan salam. Jangan lupa tekan button share, insya-Allah. Sama-sama ikut mengaji dengan saya pada tengah hari ini. Kita bimbing perlahan-lahan, kita belajar perlahan-lahan, kita sebut satu-satu. Insya-Allah tuan-tuan, ada manfaatnya, tak rugi. Insya-Allah tak rugi. Ada manfaatnya untuk kita sama-sama perbaiki sebutan-sebutan ayat Quran kita. Okey, jom sekali lagi kita ulang daripada atas. Wala ya'ba. 1, 2, mula. Wala ya'ba katibun. Sekali lagi. Wala ya'ba katibun yaktuba kama 'allamahu Allah. Berhenti di sana. Okey, sambung. Falyaktub. Baik. Sekali lagi. Falyaktub wal yumlililladzi 'alaihil haqq. Sekali lagi, kita tengok satu-satu. Yang pertama, fa baris di atas fa jumpa dengan lam mati, ada tanda, jelaskan sebutannya, bunyi l. Okey, bunyikan fal, gabungannya fal, begitu. Fal, ya baris atas, ya buka mulut, ya, kaf mati ada tanda, jelaskan bunyi kafnya, jelaskan bunyi huruf kaf, iaitu percikan angin daripada dalam mulut kita. Falyak, falyak, begitu. Ta di depan tu jumpa dengan huruf ba mati. Kali ini ba yang mati ini ada sabdu. Kalau tadi kita jumpa ba mati tak ada sabdu. Tak ada sabdu, tak ada tanda mati. Sabdu pula. Jadi sini ba nya mati ada tanda. So kita nak buat apa dengan huruf mati ada tanda ni? Kita nak sebutkan bunyi dia. Macam mana nak sebutkan huruf ba? Huruf ba pun sama juga. Antara huruf yang special ataupun istimewa hurufnya, iaitu bila kita hidupkan ataupun bila kita nak jelaskan sebutan ba-nya, kita perlu lantunkan bunyi ba. Macam mana? Falyaktub wal tuba. Falyaktub wal tuba. Gitu lantunnya. Wa baris atas, wa jumpa dengan lam mati ada tanda, jelaskan sebutan dia, jelaskan sebutan lamnya. Wal, ya baris depan yu, muncul mulut, mim mati ada tanda, jelaskan, rapatkan dua bibir. Yum, lam baris bawah li, bunyinya wal lili, terus pergi ke rumah bawah dia. Jumpa dengan hamzah wasal. So hamzah wasal bertindak sebagai penyambung untuk li yang sini pergi ke rumah la kat sini. Li nak pergi rumah la, adik-adik. Li lah nama dia. Yang pertama li, yang kedua rumah la. Jadi li pergi ke rumah la, lalu jambatan yang dibina oleh hamzah wasal di sini. Jadi bunyinya wal yumlililladzi. Hujung lidah dikeluarkan. Ladzi. 2 harakat 1 ayunan. Ain beri atas a, lam beri atas la. Ala, ya mati ada tanda, jelaskan bunyinya yi. Jadi gabungkan alai. Begitu tuan-tuan. Alai. Alaiha beri bawah hi, jumpa dengan hamzah wasal. Nampak lagi tak hamzah wasal di sini? Jumpa pula dengan hamzah wasal. So hamzah wasal nak buat apa? Nak bertindak sebagai jambatan macam biasa tuan-tuan. Untuk siapa? Untuk hi nak pergi ziarah rumah. Lam. Hi nak pergi ziarah rumah lam, hamzah wasalnya jadi jambatan. Jadi hi selamatlah ziarah rumah lam yang dah mati tu. Bunyi dia alaihil. Ini ha ketawa, sini ha pedas, ha sedih. Kan dia pergi, hi ni melawat rumah lam, lamnya mati, kan? Lamnya mati, sedih dah. Sedih, nangis kat sini. Nangis. Alaihil sedih pula, dia lam mati dia sedih. Allah Akbar. Alaihil ya, sedih. Kita berhenti dekat sini. Jadi kita bila berhenti di sini tuan-tuan,
Qaf ini kita perlu matikan barisnya. Baris saja mati, qafnya hidup, sabdunya hidup. Ingat bila kita berhenti dekat sini, yang mati hanyalah baris. Yang kita bunuh hanyalah baris. Sabdu jangan bunuh, qaf jangan bunuh. Jadi qaf adalah huruf, kita kena jelaskan sebutan qaf. So apa bunyi qaf? Qaf itu bunyinya lantun. Bila kita nak jelaskan bunyi qaf, lantun. Tapi lantunnya ditambah lagi dengan sabdu. Jadi tuan-puan, kalau kita nak melantunkan bunyi huruf yang bersabdu, dia tipsnya macam ni. Huruf lantun yang bersabdu, kita kena baca kuat dan lambat. Apa yang kuat? Lantunannya kuat. Apa yang lambat? Lantunannya lambat. Macam mana? Tu saya buat. Alaihil haqqa. Tu lambat. Lantunan dia lambat. Sekali lagi. Alaihil haqqa. Dia tak boleh baca. Alaihil haqqa. Haqqa. Yang tu cepat. Haqqa. Haqqa. Lambatkan dia. Sebab apa? Sebab ada sabdu. Ustaz, kalau tak ada sabdu? Kalau tak ada sabdu, tak payah lambat-lambat. Haqqa. Cepat sikit. Dia cepat terus ya. Boleh tuan-tuan? Senang je kan? Nak lebih lanjut lagi, masuk kelas tajwid, insya-Allah ada penerangannya lebih detail lagi. Okey, kita ulang balik daripada atas. Falyaktub. Sama-sama tuan-tuan. 1 2 mula. Falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqqa. Begitu. Terus. Walyattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Berhenti di sini, 2 harakat. Okey, sekali. Ulang satu-satu. Yang pertama, wa dari atas, wa lam mati ada tanda. Ya. Wa beri atas wa, lam mati ada tanda, jelaskan bunyi dia, hujung dia letak langit-langit keras. Wal, begitu. Wal, ya beri atas ya, buka mulut. Ya nak pergi rumah tak, ada sabdu. Travel. Lalu jalan jauh ya. Saya baca tu ada travel tadi tu. Ada komen travel. So travel. Ya nak pergi rumah tak, travel dulu. Jangan ikut jalan dekat, ikut jalan jauh sikit. Jadi lambat sampai. Yat ta. Tengok arrow saya buat. Yat ta wal yatta. Qaf bari bawah, qi, pangkal lidah tolak anak tekak dalam. Qi. Tolak. Qi. Tolak ke dalam tuan. Nak tunjuk tu, saya tunjuk tu nak bagi tuan-puan rasa tu. Rasa tuan-puan. Nanti kalau dah biasa, insya-Allah senanglah sikit. Kalau dah biasa senang sikit Wal yattaqi. Jumpa lafzul jalalah Allah, kita baca tipis, iaitu qi, pergi ke rumah Allah, dia bunyi lah. Qillah. Begitu. Wal yattaqillah. Qillah. Mulut kita macam tu je. Qillah. Ra bari atas ra. Ra nak pergi rumah ba, ada sabdu lagi. Jadi ra-nya kena travel dulu sebelum sampai ke rumah ba. Lambat sikit sampainya. Okey, macam mana nak bunyi? Rob ba. Masa dia travel tu nak pergi rumah ba, dia senyap je. Tahu-tahu sampai rumah ba. Rob. Dia senyap. Rob. Tahu-tahu sampai. Ba, dah sampai dah. Kan? Tahu-tahu dah sampai rumah ba. Dia macam tu. Dia tak boleh bunyi rob ba. Dia tak boleh. Bunyi motor dia tak boleh. Dia tak boleh bunyi motor. Bunyi motor dia silent. Dia senyap. Tahu-tahu dia sampai. Begitu tuan-tuan. Ya. Rob ba, ha pada depan hu, jumpa dengan alif kecil ni, baca 2 harakat. Rob bahu. Wa pada atas wa, lam pada atas la, jumpa alif, 2 harakat. Wala, 1 ayunan. Ya pada atas ya, ba mati ada tanda, jelaskan ba-nya. Macam mana jelaskan ba? Melantunkan bunyinya, huruf special kan? Lantunkan. Macam mana bunyi? Bunyi dia be. Jadi ya pada atas ya, ba mati ada tanda, be, gabungkan, ya be. Tu bunyi lantunan dia. Wala ya be, kha beri atas, kha berdengkor pula. Ya be kha, dengkor dulu. Berdengkor dulu.
kha. Macam tu. Ya, banyak-banyakkan tidur, kena tahulah bunyi kha tu. Okey, sekali lagi. Wala yabkha. Jumpa dengan huruf sin mati ada tanda, jelaskan bunyinya. Macam mana jelaskan bunyi sin? Nak jelaskan bunyi sin, bunyi macam ular sawa. Bunyi ular sawa ke ular tedung ke tak tahulah. Dia bunyi ular lah. Dia bunyi itu. Desir. Dia bunyi desiran. Ya berkhos, macam-macam bunyi ada, berdengkur ada, bunyi ular ada, bunyi lantun ada, macam-macam tuan-puan. Ya tak apalah. Yang penting kita senang faham, senang nak sebut. Okey, sekali. Wala ya berkhos. Tu. Ada bunyi. Ya. Khos mim baris bawah mi jumpa dengan nun mati ada tanda, jelaskan bunyi dia min. Dah jelas, pergi terus pindah ke rumah hu. Ya. Min hu. Ya. Qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Siapa tanya ni? Puan Ainur Masari. Untuk kalau huruf lantunan bersabdu kita berhenti qalqalah akbar. Qalqalah kubra pun boleh juga, tapi lebih tepat qalqalah akbar ya. Ni yang tadi kita baca qalqalah akbar. Okay, sambung. Min hu. Kemudian kita jumpa dengan huruf 3 mangkuk, ada 3 butir nasi. Nampak tak? 1 mangkuk, 2 mangkuk, 3 mangkuk, ada 3 butir nasi, iaitu 3 titik ni. Ini adalah huruf shin. Ya. Dah bunyi berdengkur, dah bunyi ular kat sini, bunyi halau ayam pula. Bunyi halau ayam. Bunyi. Tapi bari atas lah. Sya. Buka mulut lah. Jangan nak bunyi macam tu. Ya, nak kata asas dia tu bunyi macam itu. Tapi kita buka mulut sebab dia bari atas ya. Syai. Minhu sya. Gitu. Minhu sya. Ya mati ada tanda. Jelaskan sebutannya. Huruf yang macam mana? I. Tu. Jadi halau ayam kejap, kemudian i. Syai. Begitu. Syai. Hamzah baris 2 di atas. Berhenti di sini. Jadi bila kita berhenti, bila kita baca tanwin baris atas dan berhenti di sana, kita berhenti di sana. So tanwin baris atas ni kita tak boleh bunyikan dia. Tak boleh lah bunyi. Macam ni kan. Hamzah baris atas, baris 2 di atas patutnya bunyi an. Bunyi an. Tapi sebab kita dah berhenti, kita tak boleh bunyi an. Kita kena bunuh salah satu barisnya. Bunuh salah satu kembar ni. Kembar tak serius ni kan. Bunuh salah satunya. Tak kisahlah mana-mana. Bunuh salah satu kembar ni. Contohlah saya bunuh yang atas. So, satu lagi jangan bunuh. Bunuh dua-dua jenuh pula. Ya. Jangan bunuh dua-dua, bunuh salah seorang je kembarnya, tinggalkan yang satu lagi biar tinggal dia duduk dengan mak dia ni, Hamzah ni. Teman Hamzah ni, mak dia ni, Hamzah ni. Jadi dia bunyi a sahaja. Kemudian ada alif kan? 2 harakat. Syai'a. Begitu. Jangan baca syai'an. Jangan tuan-tuan, jangan cari pasal yang macam itu ya. Okey, semula tuan-tuan kita ulang daripada atas sini. Yang baru join tu, selamat datang tuan-tuan. Mungkin yang ada yang first time, selamat datang. Kelas kita setiap 12.30 hari untuk soal Baqarah atau membedah soal Baqarah. Adapun kelas yang lain pun ada. Tu sahabat kita jawabkan tu. Ada pagi, malam pun ada lepas maghrib. Ya. Malam pun ada lepas maghrib bersama dengan solat surah lazim tak silap saya kan. Okey, semula tuan-tuan, kita baca semula. Wal 1, 2, mula. Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Betul. Mak Iwat lah dia 2 harakat kat sini hukum dia. Ya. Tak apa-apa. Lepas enjoy bunuh orang pula. Tak apa. Nak bagi faham tuan-tuan. Nak bagi tuan-tuan mudah faham. Minat baca Quran. InsyaAllah. Nanti bolehlah belajar lagi dengan lebih lanjut. Kan. Kenapa jadi bunyi macam tu dan sebagainya. Ini kita nak bagi kita seronok baca dulu minat tu ya. Okey tuan-tuan. Yang penting kita baca betul. Jangan salah. Baik. Kita berhenti kat situ tuan-tuan. Minhu syai'at. Tanda kat situ. Tak boleh nak habiskan satu ayat ni hari ni. Nak habis satu ayat ni 2 jam kan. 2 jam, 3 jam tak habis. Kita berhenti dulu situ syai'ah. Jom kita ulang sama-sama daripada atas semula. Okay, sama-sama jom. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okay, jom.
يا أيها الذين آمنوا. Terus, إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Pergi sana. Okay, terus. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. Okay, terus. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Kita berhenti di sana dulu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita berhenti dulu situ. Ayat 280 ni panjang. So kita berhenti dulu insya-Allah. Besok kita cuti dulu kelas. Insya-Allah besok kita cuti kelas. Kita rehatkan suara kejap. Ya. Hari Isnin kita sambung lagi tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan yang baru join sama-sama dengan kita pada tengah hari ini baru pertama kali, jangan lupa tuan-tuan, kita sangat-sangat alu-alukan untuk tuan-tuan puan ambil kunci rumah mengaji kita, iaitu dengan like dan follow page mudahmengaji.my. Nanti bila-bila masa saja tuan-tuan boleh buka rumah kita dan ngaji sama-sama, insya-Allah. Jangan lupa ambil kunci tuan-tuan. Yang baru pertama kali join, yang dah join dah, yang sentiasa join, jangan lupa sharekan kunci. Buatkan kunci spare banyak-banyak, kunci spare banyak, sebarkan bagi orang. Kita bagi percuma je. Kunci kita bagi semua orang supaya ramai lagi dapat masuk ke dalam page kita dan mengambil manfaat Al-Quran untuk sama-sama kita. Matlamat kita, selalu saya cakap tuan-tuan, matlamat kita yang utama adalah untuk kita nak menyemak, melancarkan dan memperbaiki bacaan ayat Quran kita. Itu matlamat utama kita tuan-tuan. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang menemani saya daripada mula sehingga ke akhirnya. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita, memberikan kita terus kesihatan dan kekuatan untuk kita menimba ilmu-ilmu Al-Quran ini dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, insya-Allah. Terima kasih juga kepada tuan-tuan yang membantu saya share dan menyebarkan live kita pada tengah hari ini. Ramai sahabat kita yang masuk, yang baru masuk disebabkan apa yang kita sharekan. Jadi tahniah tuan-tuan, hanya Allah sahaja yang membalasnya, ya. Segala kebaikan dan keikhlasan tuan-tuan menyebarkan surat cinta ilahi ini. Jadi cukup sekadar itu saja tuan-tuan untuk tengah hari ini. Jadi kita tangguhkan dulu dengan bacaan doa. Jom kita tanda tangan sama-sama, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah dilupakan daripada ayat Al-Quran. Dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi. Dan Engkau berikanlah kepada kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang. Dan Engkau jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami apabila kami bertemu denganmu kelak, ya Allah. Wahai Tuhan sekalian alam, dengan keberkatan Al-Quran, dengan keberkataan doa Al-Quran ini, Engkau kabulkanlah segala permintaan hajat kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi sesungguhnya yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu semuanya datang dari kelemahan saya sendiri. Mohon maaf banyak-banyak tuan-puan. Sesungguhnya saya manusia juga, sentiasa melakukan kesilapan. Jadi mohon maaf banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin nanti dalam minggu yang baru, hari yang baru, ayat yang baru. Jumpa lagi tuan-tuan. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Sekarang Ustaz minta ada Irina dan pilih satu ayat antara 1 sampai 16 tadi. Minta adik dia nanti bacakan. Ayat nombor 4. Kala saya Okey, satu. Dan Irina. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup